Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minhum wa min alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tawakkaltu wa rabbul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tawakkaltu wa rabbul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tawakkaltu wa rabbul azim. Rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Okey. Pada malam ini insya-Allah kita drill apa tu kalimah apa tu yang seterusnya. Saya dah bagi kalimah nala. Ya, nala. Nala artinya reach. Nala dalam bahasa Arab artinya reach. Okey. Tapi kita tidak akan drill sekarang. Kita akan tuan-tuan kena lihat dulu gambaran yang saya beritahu dulu di antara sekarang dengan apa yang akan kita dapat pada bulan 2 tahun 2014. Jadi saya kena sentiasa letakkan tuan-tuan, so tuan-tuan tahu di mana kita berada sekarang. Ya, jauh lagi ke ataupun lambat lagi. Ya, okey. Bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan, tuan-tuan jangan lupa ya, bila kita buka Al-Quran, ini tuan-tuan kena salin lah. Okey, Al-Quran. Kita akan lihat jadual ini, iaitu dia panggil fa'ilun. Betul tak? Ya. Kalau tuan-tuan boleh kenal fa'il tu, yang sekarang kita sedang drill, alhamdulillah, syukurlah. Buka saja Quran, kenal semua jenis fa'il, kenal. Fa'il mu'tal, fa'il sahih, sahih salim, mu'tal lafif, kenal dengan bagus, dengan betulnya, dan tahu siapa dia yang dalam fa'il tu, dhamirnya. Itu syukurlah. Syukurlah kan? Syukurlah. Alhamdulillah kenal lah. Saya hari ni dah kenal dengan baik kan? Okey. Yang kedua, kita jangan lupa, kita juga akan kenal isim. Isim dalam Quran. Tengok saja Quran, buka je Quran, ini isim. Ini isim. Ya. Ya, bila kita kenal isim, kita tahu isim tu memegang 8 apa tu membawa 15 jawatan. Isim tu. Dari jawatan mudhafun ilaih sampai ke tabi'. Sampai ke tabi'. Dari mudhafun ilaih sampai ke tabi'. Ya. Saya cuba tanya rakan-rakan saya yang dah belajar lama, yang dah pencen 18 tahun. Awak ingat lagi tak tabi'? Ya Allah, dah lupa dah. Jadi saya explain kepada dia, tabi' apa dia. Syukur alhamdulillah, kata aku boleh ingat balik tabi'. Tabi' ya. Jadi dalam tabi' tu, kita jangan lupa ada 3 bahagian. Ya, tuan-tuan jangan lupa, ini 15 subtopik ya dalam isim. Dan ini mesti kita kuasai sebaik mungkin. Dan kita akan repeat sampai 10 kali tak apa, supaya tuan-tuan boleh kenal ini mudhaf dan ini mudhafun ilaih, berasaskan kitab Mu'jam Syekh Tantawi rahimahullah itu. Ya, insya-Allah ya. Dan kita kata ini ada 10 saja kita sedang lalui sekarang ini. 10 ini berasaskan kepada jenis fa'il itu, sama ada sahih atau mu'tal. Sahih 5, mu'tal 5. Jadi make it 10. Okey? Di sini berasaskan kepada bila isim bertemu dengan isim, dia akan berhasil 15. Jadi 15 ni kita kena kenal daripada jar wa majrur, mudhafun ilaih, zaraf zaman, zaraf makan, isim mausul, isim isyarah, mubtada khabar, isim inna, khabar inna. Itu semuanya isim, dan mereka carry dia punya post masing-masing. Bila dia carry post masing-masing, dia akan membawa kepada sama ada dia baris depan, baris atas, baris bawah. Baris depan ada 8 sebab, baris atas ada 12 sebab, baris bawah ada 3 sebab. Semuanya berada dalam 15.
Ya. Sebab ada satu jawatan tu dia memegang 3 sekali. Ya. Macam mudhaf, jar majrur, semua di bawah. Jadi di counted as one. Ya. Jadi boleh nampak tu. Okey. Sekarang kita pergi kepada satu lagi haraf. Ya, tuan boleh sebut tak haraf? Haraf. Jangan sebut huruf, haraf. Inilah jadual yang utama ya. Yang mesti setiap orang nak belajar Arab dia tengok ni. Ya, tapi kita akan bincang dalam konteks Quran. Tuan-tuan pernah belajar dulu. Saya terang saja, haraf adalah huruf-huruf yang mempunyai makna, tetapi dia tidak carry apa makna kalau tidak bercantum dengan perkataan lain. Ya, boleh tak? Ingat lagi tak? Dia ada satu huruf seperti B dengan, dia ada 2 huruf seperti la, tidak. Dia ada 3 huruf seperti kaifa, bagaimana, dan dia ada 4 huruf seperti bainama, bila mana. Ingat, itu sifat dia. Okay? Dan kita belajar semua huruf ni dalam Al-Quran ada 80 saja. 50 daripadanya bekerja, work ni maknanya function. Adapun 30 lagi dia tidak mengubah apa-apa kalau dia duduk bersama dengan isim atau fi'il. Setakat jelas tak? Setakat jelas? Sebab saya nak concentrate on this sebelum kita pergi pada dream. Cuma sekali lagi Ustaz. Tak apa. Ya. Oh, rasa dalam bilik ni tenang sikit kan? Ya, tak nampak orang lalu-lalu. Bagi tenang. Kan? Ya. Jadi untuk faham Quran, ya. Ulang Ustaz kata 80 ada, 50 kerja. 30 lagi tu buat apa? 30 lagi tu dia tak bekerja. Dia hanya pakai untuk giving meaning only, but without changing any form. For example, ma ni maknanya tidak. Tidak. Kalau dia duduk pada fi'il, dia tak mengubah apa-apa fi'il. Isim ya. Ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu. Ingat, kalau kita nak tahu sama ada dia mengubah atau tak mengubah, maknanya sama ada isim atau fi'il mudhari'. Ingat fi'il madhi tak? Fi'il madhi dia tetap, fi'il mudhari'. Bila masuk apa-apa haraf, dia still makna dia bagi depan, so dia tak berubah. Dia tak berubah. Berbanding dengan kalau kita masuk inna juga haraf kepada Muhammad ini, dia sudah jadi Muhammadan daripada Muhammadun. Ini bermakna inna ini bekerja. Jadi yang bekerja 50, yang tak bekerja 30. Jumlah semua sekali 80. Saya kata dulu, kalau datuk-datuk semua, tuan-tuan menguasai ini pun dah cukup, kerana ini dia represent in the Quran about 35% of the ayat. Cukup dah. Ada apa-apa distinction between the two tu? Between which one? Between working non working tu, that inna dan ma. Yeah. Ada apa-apa yang penting? Yeah, yes. Oh, very easy to understand that. Because why? Bila kita tengok ma Muhammadun Al-Quran, kita tahu ma ni adalah haraf. Bila mana haraf ini tidak mengubah isim selepas tu, meaning that ma itu doesn't work. Kalau dia work, dia akan mengubahkan Muhammadun jadi Muhammadan ataupun Muhammadin. Kalau isim, dia berubah sama ada kepada asal, kepada baris atas ataupun kepada baris bawah. 3 saja, dia tak berubah lain lagi. 3 saja. Jadi bila kita tengok isim Al-Quran, di sini ada haraf sebelum tu, haraf ni haraf yang tak bekerja. Senang je. Ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu bukanlah siapa melainkan dia seorang rasul. Ya, jadi ayat ini sebenarnya kalau nak baca dia, buang ma, buang illa. Muhammad itu adalah seorang rasul. Tetapi kenapa dia pakai ma dengan illa? Untuk nak menguatkan ayat. Okey, setakat ni saya nak tumpu yang ni. Ya, tuan-tuan kena salin ni. Yang ni haraf isim dari satu jar majrur sampai ke
Tabi. 1:15. Jangan risau. Kita akan Prof, jangan risau. Kita akan ulang balik banyak kali ni lagi. Sebab kita ada lagi 50 kuliah lagi lebih. Jangan risau. 50 tu semua repeat the same thing. Repeat sampai tuan-tuan tengok dah muak dah tengok jawab majrur. Ya, nah, tak perlu risau langsung. So, hari ni saya nak jelas balik haraf ini. Haraf ini ya, jelas balik. Okey. Lepas tu kita drill kalimah nala. Okey. Sekarang ni boleh kita pakai sini tak? Ya, okey, haraf ya. Okey. Okay. Ini tuan-tuan mesti salin. Saya tak nak bagi nota sebabnya kalau bagi nota kita tidak salin, jadi kita tak dapat. So haraf. Haraf dia ada 3 kategori. Haraf. Dari 80 itu ada 3 kategori. Ada 3 bahagian. Tuan-tuan sila tumpukan perhatian betul-betul, lepas tu baru kita dapat itu dengan baik. Ya, ada haraf dia tadkhul alal ismi. Makna tadkhul? Apa dia duduk tadkhul? Dakhala. Apa makna dakhala? Masuk. Dia masuk alal ismi saja. Dia masuk untuk isim saja. Dia tak boleh pakai untuk fa'il. Ya, untuk fa'il. Okey. Okey. Dan yang kedua, haraf yang tadkhul dia masuk alal fi'li faqat. Alal fi'li, fa'il saja. Dia tak campur dengan isim. Okey. Ni tadkhulu alal fi'li. Ya, tadkhulu alal ismi. Ni, ya. Kita buat dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, ada haraf tadkhulu alal ismi wal fi'li. Maknanya dia pakai both. Dia syari both. Dulu pakai. Jadi kita kategorikan ini ya. Okay, kategorikan ini. Alal ismi, ya, alal fi'li. Okay. Lepas tu alal ismi wal fi'li. Ini fa'il mudhari' ya, tadkhulu, masuk. Kenapa dia jadi tadkhulu? Sebab dia tak ada lam dan tak ada lan di depan tu. Ya, tadkhul, ya. Masuk. Okey. Okey. Yang pertama, kita tengok apa dia haraf yang masuk untuk isim saja, iaitu dipanggil harfu jarrin. Harfu jarrin. Min yang 12 tu, an, ila, ala, itu dia masuk untuk isim saja. Jadi tuan-tuan, the other way round, kalau kita nak kenal isim dalam Quran adalah perkataan yang datang selepas huruf jar, itu isim tu. Jadi 15 poin yang saya beritahu tadi adalah untuk mengenali dia tu isim. Boleh? Kalau dah boleh kenal isim, tengok saja huruf jar 12 tu, isim lah dia. Okey. Huruf jar adalah min, ya, ila, ala, an, bi, ka. Ada lagi tak? Ya. Wow tu jar untuk sumpah ya. Wow. Okey. Wow. Fi. Ada lagi tak? Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Fi. Ta. Ya. Ta untuk sumpah ya. Ada lagi tak? Ya. Ba. Fi huruf jar ya. Min, an, ila, ala, fi, kaf, waw, ta, ba. Ya.
Rubba mus. Okey, itu dia huruf jar ya. Tak apa. Nanti kita jumpa dalam buku tu huruf jar. Jadi huruf jar ni bila dia pakai huruf jar sebagai contoh min, jadi selepas ni mesti isim berada di bawah, minal madrasati. Jadi dengan sendirinya ya, ini adalah isim. Kita kenal al-madrasah ni isim sebab ada alif lam, tetapi kita boleh kenal dia sebab dia lepas min. Kalau dia tak ada alif lam, kita macam kenal lagi sebab min ini huruf jar hanya untuk pada isim saja. Itu saja ya. Min itu hanya daripada. Jadi jangan risau. Dulu kita dah bagi huruf jar dengan penuh kan. Jadi kalau kita nak bagi dengan detail ini takut tak cukup masa. Okey. Yang kedua yang masuk pada isim inna dan saudara-saudaranya. Maknanya ada rakan-rakan inna ni untuk emphasize sesungguhnya, innallaha ya. Okey, okey. Saudaranya seperti la'alla, la'alla, laita boleh jadi ya. Itu saudara dia ya, laita. Lakinna, ka'anna. Lakinna ni artinya tetapi. Lakinna tetapi, ka'anna ya, ka'anna seolah-olah, ka'anna ya, seolah-olah. Okey, tu 2, 3, 4 ada 6 semua ya, seolah-olah. Laita adalah laita, ka'anna, laita, ka'an, inna, anna. Ada satu lagi, inna, anna. Anna ni sama dengan inna, bahawa ya, jadi yang datang selepas huruf-huruf ini mesti isim, dan isim tu mesti berada di atas. Kita kata ya, umpamanya contohnya, innallaha berada atas, dan dia tidak boleh berpisah langsung, dia mesti dekat. Innallaha ya, innallaha mesti dekat. Jadi dengan sendirinya Allah ni isim, sebab inna ni hanya pakai isim, hanya pakai isim. Jadi jangan risau untuk mengecam ni. Bila kita cam saja huruf-huruf ni, huruf jar ada 12 ni, inna ada 6 lagi saudara dia. Perkataan yang datang selepas dia tu mesti isim. Kalau fi'il tak boleh jalan. Tak boleh jalan, mesti isim. Jadi kalau kita bilang berapa dah? Di sini 12 kan? Di sini 6 jumlah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kena ingat lah ni. Kena ingat ni. Kena ingat, ini nak kena hafaz ya. Kita kena tengok ayat Quran, memang tahulah. Saudara dia kena hafaz. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga dia panggil harfu nida. Cuba tuan-tuan sebut. Harfu nida. Nida'in. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Harfu nida ni maknanya haraf yang digunakan untuk menyeru. Untuk menyeru ya. Seperti ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad ya. Seperti ya ayah ya, ya ayah ya, sama je ya. Hayya ayu ya, hayya ya, ayu ayu ya. Ini dia kata huruf nida ya. Ayu ya,
kemudian hamzah, ya, hamzah. Ada yang dipakai hamzah, ya. Lepas tu 1 2 3 4 2 4 5 hamzah. Dan satu lagi iaitu dia panggil wow, ya, wow. Macam kita wow. Wow. Jadi perkataan yang datang selepas 6 ni dia kata apa? Isim. Ya Muhammad, isim. Tak ada kata ya Zahaba, tak boleh. Ya Muhammad, isim. Jelas tak Tuan Haji Azhari? Jelas semua? Ya. Jadi bila kita kenal huruf nida ni, ya dan saudara-saudara dia ni, ya. Macam ini inna dan saudara dia ni, ya, min dan saudara ni, maka kita boleh tahu itu isim. Boleh tahu itu isim. Jadi isim tu sama ada dia bagi depan, bagi atas atau bagi bawah. Yang ini mesti bagi bawah semua. Yang ini mesti bagi atas semua. Yang ini ada masa bagi atas, ada masa bagi bawah. Itu beberapa exceptions. Okey. Seterusnya, ya, huruf dipanggil huruf istisna. Cuba tuan baca. Istisna ni makna exceptions. Istisna. Ya, ni saya. Istisna artinya kecuali. Ya, kecuali. Mana sebagai contoh, semua orang pergi kecuali Ali. Jadi antara huruf istisna seperti illa, ya, huruf dia illa dan laka-lakan. Illa ni malaikat. Ghairu ni maknanya selain. Ya, semua orang pergi selain Ali. Ya, bila dia pakai illa, bila dia pakai ghairu, itu berasaskan ayat. Ya, kalau kita semua pakai kecuali. Tapi dalam Quran ada pakai illa, ada pakai ghairu, dua-dua kecuali. Ya, itulah dia kelebihan Al-Quran. Satu lagi siwa, selain. Siwa mana dia? Selain. Di mana kita jumpa siwa? Dalam ayat zikir kan? Ya. Saya tidak bersembah sujud melainkan kepada Allah. Ya, siwa Allah. Selain, ya. Siwa. Okey. Ada pun makna selain juga. Ada selain. Ini siwa. Ya, ini hasya. Hasya ni maknanya sama juga, lebih kurang, ya, hampir-hampir, ya. Ya. Satu lagi khola ni makna dia same meaning, makna selain. Khola pun makna selain. Tapi bila masa pakai khola, bila masa pakai ghairu, bila kita jumpa ayat tu, ya. Khola, ya. Nanti bila kita tengok ayat Quran nanti, kita akan cari ni semua yang masuk pada isim. Jadi hari ni memang kita beri saja ilmu ni, ya, khola. Okey. Yang satu lagi dia panggil waw al-ma'iyah. Waw ni waw. Makna dia waw bersama. Jadi ada waw ataf, ada waw ma'iyah. Nanti saya bagi contoh. Ya, waw bersama. Kalau boleh kenal ni Prof, waw ni waw ma'iyah dalam Quran, Masya Allah. Dia tanda dia lepas waw tu isim bari atas. Okey. Jadi kita beri hari ni habis. Kita beri, ya. Nanti kita akan cari sama-sama. Tuan-tuan kena salin saja dalam nota, kemas-kemas supaya kita kenal. Okey. Sebagai contoh, waw ma'iyah, ya. Waw ma'iyah. Waw
al-ma'iyah. Tuan-tuan kena sebut ni waw al-ma'iyah. Jangan sebut wal ma'iyah, jangan. Waw al-ma'iyah. Waw ni makhluk lain. Waw yang bersama. Sebagai contoh, jelaskan ni sebagai contoh. Kita kata zahab tu. Apa makna zahab tu? Zahab tu saya pergi. Ataupun safartu. Saya belayar. Wa aliyan. Saya belayar bersama Ali. Itu nama dia ma'iyah. Wow, nama dia wa ma'iyah. Dia mesti balik atas. Wa aliyah. Tapi tak perlu risau, sebab dalam buku Mu'jam tu lengkap. Cuma dia kata ini wa ni wa al-ma'iyah, ini wa ni wa ata. Saya dah belajar dulu dah. Ini makna dia macam dengan. Yes, bersama. Ma'a ni bersama. Together. Ya. Together. Wow yang ketiga lah makna kita dalam zaman ni tak wow je ada ni. Ya, ada wa atau kan. Ni sekarang ni ada lagi wa ma'iyah. Selama ni kita dengar wa atau wa sumpah je kan. Ni ada lagi satu wa lagi. Ada lagi wa lain lagi. Jangan ke mana-mana. Kita tahu ini item-item ni pun dah sangat besar dah ni. Item-item ni kita tahu. Sangat besar lah. Ada orang inbox kat saya, tanya dengan jelas benda-benda yang saya cerita lepas-lepas tu kan. Itu yang saya sangat syukur, alhamdulillah. Tanya, bukan orang muda-muda 78 tahun umur, tanya orang umur 63 tahun. Maknanya dia lupa. Dia syukur, alhamdulillah, kata anak saya bawa balik komputer, saya dapat tengok, kata anak dia bawa balik, tunjuk safartu aliyan, saya pergi bersama Ali. Saya pergi. Wow, ni nama dia wa ma'iyah. Jadi di sini Ali pergi tak? Ali pergi. Kalau Ali pergi, patutnya Ali bagi depan. Tapi bila pakai wa, dia kena bagi atas. Maknanya saya pergi, Ali mesti ikut. Itu konsep dia. Ali bersama. Ali ada wa aliyan, macam semacam sumpah lah. Saya pergi wa aliyan, Ali ada. Dia berlaku mungkin dialog lah. Kamu pergi berapa orang? Pergi dengan Ali. Dengan siapa? Dengan Ali. Betul ke? Dengan siapa? Safartu aliyan, saya pergi dengan Ali. Itu konsep dia. Itu nama dia wa ma'iyah. Kita jumpa dalam Quran nanti. Dalam surah Al-Baqarah ada banyak wa ma'iyah. Ingat, wa ma'iyah balik atas. Lepas wa ada isi balik atas. Wa qasam, lepas wa isi balik bawah. Wa ataf ikut isim sebelum tu, sebab dia tabik. Okey, jelas? Okey, sekarang ni kita pergi seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita pergi seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia seterusnya. Okey, dia panggil lam. Lam ni al-ibtida. Tadi wa al-ma'iyah. Lam al-ibtida. Dalam Quran banyak sangat. Ibtidai. Ni lam ya. Al-ibtida mean to begin, to start. Lam ibtida. Lam ibtida. Cuba sebut lam ibtida. Jadi di mana guna lam ibtida? Dalam Quran banyak. Bila Allah nak memerintahkan hamba-Nya dengan cara yang lemah lembut. Kalau saya kata, Cik Tuan Haji Azhari, bangun, kasar tak? Kasar kan? Tapi kalau saya kata la Azhari qaim, lam tu duduk pada Azhari tu, maknanya bangunlah Tuan Haji Azhari, please, kan? Dengan cara polite. Nama dia lam ibtida. Sebagai contoh, kita kata
Ya, la Zaidun, la qaim. Lam tidak, ya. Zaid berdiri, itu perintah. Lam tu nama lam tidak. Ada lam larang, ada lam ma'iyah. Lam ma'iyah ini yang mana ma'iyah tadi? Ni lam tidak, wa ma'iyah. Ada lagi lam lain lagi, insyaAllah. Tapi ini untuk isim saja. Jadi yang nampak agak rumit sikit, wa ma'iyah, lam tidak. Tuan-tuan kena faham konsep. Lam tidak ni, lam ni duduk pada mubtada dan khabar. Ni Zaid qaim, ini Zaid mubtada, khabar. Zaid tu berdiri. Bila sebut lam, nama dia ibtidak. Zaid berdiri, Zaid akan berdiri. Berdirilah Zaid. Macam tu lah kan. Kalau Zaidun qaim, Zaid is standing. It is an open statement without having any instructions. By using lam mean seems that to ask Zaid to wake up politely. Jadi tuan-tuan faham lah makna sebenarnya. La Zaidun wa ma'iyah. Wa ma'iyah tu wa bersama. Ya. Saya pergi, mesti profesor ada bersama. Kan? Di mana juga saya pergi, mesti dia ada. Mana togetherness tu, menunjukkan togetherness. Jadi ini satu, ini 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6. Ini 6. Wow, 1. Berapa jumlah dia? Untuk isim saja. 12, 18, 24, 30, 31, 32 untuk isim saja. 32. Untuk isim saja 32. Minta tolong sahabat kita tu tadi, yang salin balik ni. Ya, macam nampak. Okey, sebab ini nota saya je. Okey. Sekarang kita pergi kepada haraf yang masuk kepada fi'il. Jadi bila kita diri nanti tuan-tuan, kita jumpa isim, ada tak isim yang dimulai dengan haraf-haraf ni? Okey. Kalau dia tak dimulai dengan haraf-haraf ni, maka isim tu natural isim, dia balik depan. Okey, dia balik depan. Okey, kita rehat 1-2 minit ya. Sambil kita so kita lihat haraf yang masuk kepada fi'il. Ya, masuk pada fi'il. Okey. Haraf-haraf ni dia consider as unsur-unsur sastra dalam bahasa Al-Quran. Ya. Unsur-unsur sastra dalam bahasa Al-Quran. Bila nak pakai lembut, bila nak pakai keras, bila nak tekan, bila tak nak tekan, ya, bila statement biasa, itu dia kata sastra dalam Al-Quran. Ya. Kita pergi kepada yang kedua, tadkhulu alal fi'li. Okey. Okey. Ya. Fi'il saja, dia tak masuk pada isim. Okey. Yang pertama dia panggil harfu nasbin. Nasbin. Ya, harfu nasbin. Maknanya ingat, dia hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il madhi dia tetap. Okey, dia menerima yang lain pula. Okey, harfu nasbin. Seperti an, ya, seperti an, lan, ya, tu dia. An artinya bahawa, lan tidak akan, ya, tidak akan. Izan, ya, izan artinya kalau begitu. Kai artinya supaya. Makna salin, ya. Kai makna supaya. Hatta. Okey, sehingga. Satu lagi dia panggil lam ingkar, lamul juhud. Juhud di lam ingkar. Bila masuk lam ni artinya refuse, ya, deny. Okey, tapi dia lam je. Nanti kita bagi contoh, ya.
lam ingkar. Okey. Kemudian satu lagi dipanggil lam sebab. Lam ta'lil. Ta'lil artinya sebab. Ya. Okey. Ini adalah haraf yang masuk kepada fi'il mudhari' dan dia dinamakan haraf nasab. Sebab selepas haraf ini hanya fi'il mudhari' saja yang boleh duduk, dan fi'il mudhari' itu mesti berbaris atas. Sebagai contoh, an yazhaba. Meaning dia pergi, dia akan pergi. Kalau tak ada an, dia akan jadi yazhabu je, meaning dia pergi. Kalau an yazhaba, dia pergi. Yang mana lebih kuat? An lebih kuat. Okey. Okay. Jadi haraf yang masuk kepada fi'il mudhari' ini, ya, satu dia kata haraf nasab. Kenapa haraf nasab? Sebab selepas haraf-haraf ini fi'il mudhari' akan berbaris di atas. Ya. Seperti contoh tadi, lan yazhaba. Jangan lupa, lan ni meaning deny forever. Dia tidak akan pergi selama-lamanya. Jadi bila tuan-tuan jumpa lan dalam Quran, dia mesti berbaris atas. Lan yazhaba. Kalau dia jamak, dia mesti buang nun. Take out nun, replace alif. Jadi ingat konsep tu. Buang nun ganti alif, buang nun ganti alif. Ada tu buang nun saja kalau musanna. Kalau jamak, buang nun ganti alif. Lam yazhabu, buang nun ganti alif. Ingat tu. Kalau musanna, buang nun. Lam yazhaba, asari yazhaba ni. Okay. Itu tak apa tuan-tuan, lupa tak apa. Dalam Quran kita akan tengok mana ada kelas yang lupa tak apa. Ini kelas ni saja yang lupa tak apa. Sebab konsep belajar ni, listen. Ya, listen, repeat, not understanding, repeat, not understanding, itu belajar. Kalau forget, itu sifat orang belajar kan. Tapi sifat utama dia ada datang belajar. Itu orang komen saya, seronok kalau Ustaz enjoy tu. Tak faham tak apa, yang penting ada dalam kelas. Okey. Ini yang pertama. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7. Yang kedua dia panggil haraf jazam. Haraf jazam. Jazam ni maknanya mati. Jazam ya. Yang dia ada pada fi'il mudhari'. Ya. Seumpama lam. Bila dia pakai pada fi'il mudhari', lam yazhab, mati. Mati ni maknanya jazam. Putus, jazam. Jadi siapa dia adik-beradik lam? Ya. Adik-beradik lam, lama ni makna dia belum pun, tidak pun. Ya, lama ya. Yang kedua, lamul amri, lam perintah. Bila sebut lam tu untuk perintah. Ya, kalau tidak dipakai dengan fi'il amar, tapi dipakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' boleh perintah dengan syarat masuk lam. Kalau tidak, kita nak perintah orang, kita kena kata izhab, fi'il amar. Tapi guna fi'il mudhari' pun boleh, tapi taruh lam. Nama dia lam perintah. Ya. Lam perintah. Lam nahi. La nahiyah. Nahiyah ni la larang. Orang Pakistan kata nehi. Tidak, nehi. Pakistan ya? Nehi. La tazhab. La tu dia kena mati tu. Jangan kau pergi. La tazhab, la ta'kul, la tajlis. Jangan duduk. La tu artinya la larang. Ya, tanda dia mesti mati fi'il mudhari'. Ya, umpamanya ni, la ta'kul, dia mesti mati.
menunjukkan amaran. Jangan makan. Kalau la takulu, awak nak makan. Lain kan? Awak nak makan. La takulu, awak tak makan. Saya cerita dulu, bila orang meraihkan saya, dia cari ikan keli yang besar-besar tu, panjang. Masa opening ceremony kan, pergi dengan Datuk Najib. Lepas tu dia orang ni tahulah apa pegawai pengetua ni nak bodek kan. Bila pergi orang menteri nak bodek kan, dia duduk dekat saya, dia ambil ikan keli panjang tu. Ni untuk tuan, dia buat tu. Saya ikan keli tu saya bukan tak makan, saya tengok pun saya tak boleh makan dah. Saya mesti lari. Tak boleh. Jadi dia letak ikan keli dalam pinggan saya tu dengan ekor bergelewak macam tu. Besar tu, yang sawah punya tu. Saya tak boleh makan. Macam nak buat? Tak makan kan. Saya pun minta izin keluar kejap, tak masuk. Dia punya ear tu keluar begitu. Saya tak boleh makan. Tapi hari tu di Maxwell, paksa kan? Ingat tak Maxwell kan? Ada nama Allah tu. Sama je. Maknanya semua jenis ikan yang mulut dia macam feri. Macam feri kan? Tahu tak feri? Mulut dia kan bulat kan? Yang lain boleh. Macam. Ya? Tak makan. Saya tengok orang saya pun dia tak makan. Sebab dia takut kena marah. Buang kepala kan. Tak makan juga. Hari tu tak ada kepala, atas meja. Tapi nak meraih ke teman, memanglah tengok. Nasib baik teman dia tak, ustaz, tak boleh makan. Kuah mengalir pun tak boleh. Okey. Tak boleh itu. Tuan-tuan nampak ni? Ini semua haraf-haraf jazam ni 1, 2, 3, 4. Dia ada 6. Bila dia pakai, dia fi'il mudhari' akan jadi mati. Ya, jazam ni mati. Ini fi'il mudhari' jadi baris atas. Satu lagi, ya, ma pun masuk pada fi'il mudhari'. Kemudian dia kata la, ya, la jangan. Fi'il mudhari' kan, untuk masuk pada fi'il. Ma ni masuk madi pun boleh, mudhari' pun boleh. Ini mudhari' saja. Jadi itu tak perlu risau. Yang penting sekali, bila ma dengan la ni ada fi'il lepas tu. Kalau lepas ma ni fi'il mudhari', fi'il madi, tak apa. Dia memang untuk fi'il. Sebab untuk fi'il. Okey? Ma lah. Kemudian tuan-tuan pernah dengar tak perkataan qad? Ya. Qad, seterusnya qad. Qad ini sesungguhnya. Qad aflaha. Sebab kalau Allah Ta'ala nak tekankan perkataan fi'il, dia pakai qad. Kalau nak tekankan, nak emphasis on isim, dia pakai inna. Tapi kalau dia nak tekankan kepada fi'il, ya, fi'il mudhari', qad aflaha. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang beriman itu. Ya, jika khusyuk dalam sembahyang mereka. Aflaha, qad aflaha. Tak boleh pakai pada isim. Tak boleh pakai. Hanya pada fi'il saja. Sama dengan apa tu? Laqad. Ini qad aflaha. Ya, ini laqad khalaqna. Sesungguhnya kami, ini mana kuat antara dua? Ini lagi kuat compared to this. Degree ini lagi kuat. Laqad, sesungguhnya. Ini qad aflahal mu'minun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Qad aflahal mu'minun. Mana kuat bacaan dia? Sebab itu laqad ini dia duduk in between surah. Macam qad ini at the beginning of the surah. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak boleh tekan sebab dia awal. Kalau ini duduk in between surah, in between ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu ayat pengasih tu. Ya. Kalau suami tiba-tiba balik kan, tak sempat masak, tiba-tiba balik, tak jadi kerusu, senang je, bacalah qad ja'akum, sembuh kat dia. Dia buat balik sate dengan lauk semua dah siap. Betul ya? Itu ilmu orang tua-tua aja.
Bukan begitu, dia bukan begitu je. Bila nampak dia masuk je baca lakar ja'akum tu, dia pergi ke dapur ambil sabun basuh pinggan tu. Dengan terak pinggan sekali. Dia tak tanya lauk apa, dia tak ada. Dia tak sedap terus saji. Lepas tu habis basuh pinggan semua. Lepas basuh pinggan mangkuk tu, dia kata apa? Mari kita makan kat luar. Kan? Datin, boleh? Betul. Mula nanti Datin tanya, Ustaz ulang balik ayat tu. Saya tak tahu lah. Saya punya hobi, saya suka basuh pinggan. Hobi saya. Jadi saya rasa itulah sebab saya rasa saya lebih selesa, seronok hidup. Sebab kita suka basuh benda putih bersih kan, nampak kan? Itu. Suka basuh pinggan. Jadi tuan-tuan kalau nak cerdik, basuhlah pinggan. Satu lagi, gosok baju kan. Betul, Prof, gosok baju tu kan. Gosok baju tu, daripada kecil saya gosok baju yang pakai nila, yang pakai apa, kanji tu kan. Bila gosok tu, kena luka kena tangan ni, tajam tu kan. Gosok tu kan, pakai kerah kan. Suka. Itu dia panggil soft skill yang sangat bagus untuk didik anak-anak, train anak-anak. Hari ni anak-anak remaja ini, dia paling tak suka mengemar rumah, dan paling tak suka tutup suis. Paling tak suka dia gosok gigi tu, senantiasa air tu buka. Senantiasa air tu buka. Dia masuk, dia buka aircon, dia keluar tak tutup aircon. Itu hobi remaja hari ni. Jadi apa sebab tu? Nak salahkan sekolah? Tak. Kita salahkan kita yang didik dia. Sebab di sekolah tak ada aircon. Majoriti ada aircon kan. Jadi bila dia balik, tutup, take out switch tu, biar dia tidur tengah panas. Ya? So dia bayar bil dia tak. Bila dia berdiri rumah tangga budak-budak ni kan, bila ayah pergi, ayah buka aircon, ayah balik dia tutup. Kan? Tapi itu bukan cerita aircon di situ ni. Okey, habis dah. Jadi ini kita bilang berapa semua? Untuk masuk kepada fi'il. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ingat, 15. Pada fi'il 15. Ada satu lagi sebenarnya, sin. Kalla saya'lamun. Sin tu tidak, mereka akan tahu nanti. Saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Sin maknanya akan. Duduk pada fi'il. Tak ada pada isim. Satu lagi saufa. Saufa ni lambat sikit akannya. Ya. Saufa ta'lamun. Ya, ada tak dalam Quran banyak kan? Sa ni akan segera tahu. Sebelum naik matahari untuk hari berikutnya, dia akan merasa balasan Allah segera pada dia. Tapi kalau saufa ni akan datang, mungkin selewat-lewatnya hari kiamat. Ya. Kalau kita percaya dengan sa ni dah cukup dah. Kita tak nak buat dosa. Hari ni banyak orang memberi pahala kepada orang. Banyak tak? Kita baru cakap tadi. Ya, cakap di pahala. Susah manusia memang sangat mudah melakukan dosa kering kan. Ada tak baca, saya masuk dalam saya punya Facebook semalam, bila malaikat berdialog dengan Allah Ta'ala. Ya Tuhanku, kau nak jadi apa dia makhluk yang kuat sekali dalam dunia ni? Ada baca tak? Dia kata apa? Bukit besar kan, sebab bukit tu paksi. Ada lagi tak lain pada bukit? Allah Ta'ala jawab, ada, besi. Dalam bukit ada besi kuat tu. Ada lagi tak lain pada besi? Api lah, sebab api mencairkan besi. Ada lagi tak? Kata malaikat, ada. Air mencairkan, mematikan api tu. Allah, kuatnya air, padahal sejuk. Lain pada air ada lagi tak? Ada air. Lain pada air ada lagi tak? Ada. Apa dia? Angin, ribut kuat. Tanpa ribut, angin tak akan, air tak akan bergerak. Tengok tsunami kan. Lain pada angin ada lagi tak? Dia kata apa? Ada, dia panggil ghaz ni gas, oksigen, nitrogen, hidrogen. Sebab gas, dia panggil gas ni bentuk-bentuk gas, bentuk-bentuk benda kecil.
seperti molekul tu kan, saya tak faham kan ni. Gas. Boleh kata gases tak? Gas. Yang hidrogen, nitrogen, oksigen, jon lagi tu. Ya. Ini yang menjadikan semua benda tu. Okey. Allah Akbar. Ada lagi tak? Ada yang lebih besar pada ini. Apa dia? Orang yang memberi sedekah, tangan kanannya tak tahu, tangan kirinya beri. Hebat tak? Seram ni je. Orang yang memberi sedekah, tangan kanannya tak tahu yang dia beri oleh tangan kiri. Itulah hebatnya sedekah manusia. Jadi siapa yang beri sedekah tu? Manusia. Okey, hebat. Itu dialog Allah Ta'ala dengan malaikat. Okey. Okey. Ghaz ni gas ya. Okey, kita tengok yang masuk kepada jadi ini 17 lah okey. Nanti tuan-tuan, bila kita drill, nanti sekejap kita drill, kita akan tengok semua ni haraf. Jadi sebab itu 35% haraf ada dalam Quran ya. Okey. Lepas tu kita tengok yang masuk pada isim dan fi'il. Okey. Seperti huruf ataf. Huruf ataf ni ya. Contohnya waw. Isim boleh, fi'il boleh. Waw ni artinya dan. Jangan lupa waw ada waw ataf, ada waw sumpah, ada waw waw ma'iyah. Ya, ada 3 jenis waw. Waw ma'iyah. Nanti kita jumpa dalam Quran nanti. Kita tak perlu risau sebab dalam ni disebut waw ataf, waw ma'iyah, waw semua dalam lengkap ni, lengkap. Jangan risau. Sebab kita nak baca buku tu ya. Kan? Okey, huruf ataf dia ada beberapa. Ada fa ni makna maka, ada summa, kemudian ya, waw, fa, summa, au ataupun am. Au ni atau, am sama ada, jadi tuan-tuan kena tengok ni saja. Ini yang boleh pakai isim atau fi'il, bosan tak ya. Jadi yang inilah yang agak kritikal. Kita kena ambil masa dah hampir setahun untuk negeri ni, bila kita faham konsep semua. Okey. Kemudian satu lagi bal. Bal ni artinya bahkan. Bahkan ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata definitely yes. Ataupun yes it is, bahkan. Ya. Dia duduk pada isim dan fi'il. Kalla bal rana ya, pada fi'il ya. Kalla bal tukazzibuna biddin, bal. Kemudian seterusnya yang kedua huruf istifham, huruf ya ataupun harfu istifham. Istifham ni maksudnya minta faham, asking for information ya, Asking for understanding yes. Seperti hal ya, hal makna dia adakah ya, pun adakah juga ya. Hal artinya adakah, artinya adakah, sama je. Tapi bila guna hal, bila guna Tuhan kata antum ansya'tum sajarataha, kamu ke yang buat pokok tu, yang nak sombong sangat tu? Kamu ke buat pokok yang kamu makan tu? Itu Tuhan perli kan. Kemudian seterusnya ni dia panggil waw al-hal. Kita belajar dah waw al-hal. Hal artinya dalam keadaan ya, dalam keadaan. Nanti saya bagi contoh salin je, dalam keadaan. Okey. Jadi yang ini kena balik tengok banyak kali, barulah kita boleh pergi pada jadual ni ya. Jadi kita akan drill berasaskan dua buku tafsir. Satu tafsir Mu'jam dan satu lagi tafsir i'rab yang ada dalam komputer saya. Kita tengok ya, waw ni apa sebab waw ni hal. Sebagai contoh,
Kalau saya katakan saya pergi Muhtar Haji Azhari, zur ni, zahab betul, faham ya? Saya pergi ila baiti Haji Azhari. Senang kan? Saya pergi ke rumah Haji Azhari, wa huwa naimun. Wa ni hal. Pada masa itu dia dalam keadaan dalam hal tidur. Itu wa tu. Wa to explain the situation where Haji Azhari di mana dia berada pada masa itu. Jadi wa ni nama dia wa hal. Saya pergi ke rumah Haji Azhari menziarah dia, wa huwa naimun. Pada masa itu dia sedang tidur. Wa ni artinya to explain apa yang Haji Azhari buat semasa saya sampai. Itu nama dia wawul hal. Hal tu maknanya to explain the further situations. Boleh je. Saya makan sup dalam keadaan panas. Panas sup ke panas saya? Panas sup tu. Itu situasi. Jadi tuan-tuan faham konsep tu cukup lah. Tak apalah. Jadi satu lagi dia panggil lam al-qasam. Lam ya, lam al-qasam ni itu sumpah ingat lagi tak? Lam al-qasam ya, lam sumpah ya. Umpamanya kalau dia bagi contoh di sini, selalunya kita pakai sumpah waw kan, waw bita kan. Jadi bila hakim tanya, kita jawab dengan sumpah lam ya. Hakim tanya, awak ke yang buat? Awak ke yang buat? Ya, okey. Ataupun macam-macam lah. So dia akan jawab dengan ayat yang macam ni ya. Wallahi, ini sumpah kan? Wallahi. Dia pakai la. Dia masuk qad. La ni nama dia la sumpah. Wallahi, kan ada tadi kita laqad kan? Ada laqad tadi. Wallahi laqad amartu bil ma'ruf. Depan hakim, demi Allah saya buat baik. Saya buat baik. Itu sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak drill kalimah yanalu, iaitu root dia nala. Nala macam qala. Nala artinya ni, tengok yang saya cross ya. Nala. Jadi sekarang ni kita drill perkataan fi'il mu'tal ajwaf. Root dia nala, yanalu. Pattern dia fa'ala, yaf'alu. Ya, yaf'alu. Ya. Makna dia memperolehi, mencapai. Tengok la dia, la yanalu, la kepada fa'il ke, kepada isim ke, ataupun kepada siapa? La tu pada fa'il saja ke, ataupun kepada fa'il dengan isim? Ingat dalam nota tadi, la dengan ma ya, pada fa'il saja kan? Tak apa, itu tak ingat tak apa. Yang pentingnya kita dah categorizekan dia. Tak apa, jangan risau. Lan yanala, nampak tak fa'il mudhari'? Yanala bari atas kan. Jadi dengan sendirinya lan tu dia panggil alat nasab untuk fa'il saja. Maksud dia tidak akan mencapai. Dia tidak akan mencapai Allah. Maksudnya Allah tidak akan dapat kita kenal. Ni dagingnya dan tidak juga darahnya. Maksudnya sembelihan darah daging tadi tidak akan sampai kepada Allah. Dan ni wa apa? Wa atau ke wa apa? Wa ma'iyah? Wa atau? Wow.
Ya, kita tengok dalam Quran tu. Ini contoh ni wa'ataf ya. Walakin yanaluhu taqwa, ya sampai kepada Allah hanyalah takwa. Yang dalam dada itu yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai, tapi keikhlasan itu sampai. Minkum kazalika demikianlah sakharaha lakum, Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kamu, litukabbirullah, supaya li apa? Ya, li apa ni? Li apa ni? Okey, ini li haraf ni. Untuk fi'il ke, untuk isim ke? Ni tentu untuk fi'il. Tengok, bila pakai li tu, nun hilang, ganti dengan alif. Ada nama dia kan? Li. Tak apa. Ma apa? Ma ni untuk isim ke untuk fi'il? Ni dua-dua untuk boleh pakai isim, boleh fi'il boleh. Contohnya ma Muhammadun, ma hadakum. Okey? Wow apa ni? Wow atau ke? Wow sumpah ke? Ataupun wow hal? Tak apa tuan-tuan, InsyaAllah end of this year tahu semua ni. Tak apa. Betul. Sebab hari ni jar wa majrur semua mahir belaka dah. Jar wa majrur semuanya mahir belaka. Tak apa tuan-tuan, benda ni tak apa, kita akan ulang banyak kali. Jar majrur dah hilang, pasal wow dia dah jadi. Tak apa ya. Wa basyiril muhsinin, Tuhan kata, orang-orang yang membuat kebaikan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah, inilah orang yang dikatakan muhsinin, orang-orang yang baik, yang Allah kata patut digembirakan dia di dunia dan juga di akhirat. Tengok orang yang baik-baik ni kan, dunia pun dah gembirakan dia kan, apatah lagi akhirat. Dia seronok kan, seronok bila dia beri tu, seronok. Nah, orang yang menerima tu seronok sangat-sangat bila dapat duit kan, tetapi orang yang memberi lagi seronok. Ibarat kata orang yang kena kilat kasut, ya, seronok sangat kasut kita dikilat, tapi pengilat itu lagi seronok. Pemberi itu lagi seronok. Tengok dia lebih besar daripada gas oksigen, hidrogen. Okey, jadi kita kenal ni. Tengok ni. Li apa ni? Lam apa ni? Ini haraf. Lam apa ni? Okey, tak, bukan saya nak suruh jawab, tapi nak beritahu ini lam haraf. Lam apa? Ini lam jar. Lam harfu jarin. Tak risau, 80 saja ada. Kita 80 saja dengan variety nama lebih kurang 20 saja. Nama dia kan. Huruf jar satu, huruf nasab satu, huruf illah satu, itu saja. Tak apa, jangan risau. Kita ada jurus taib baru ni, dia akan taib. Begitu kita. Okey. Ni tengok. Okey. Lan tanalu. Ni lan tanalu. Kita nak drill perkataan nala. Ni nala ya. Ini fi'il mudhari'. Tanaluna. Ini surah apa? Surah Imran ayat 92. Okey, tuan-tuan. Tanaluna. Sebab itu kita bila nak tafsir Quran, kita kena faham nahwu dan saraf. Lan ni lan haraf nasab. Hanya ada pada fi'il. Kan tadi kita tulis kat situ kan? Pada fi'il. Tidak mungkin sama sekali. Tanalu, ta ni awak, wa ni kamu semua mencapai, nala ni artinya memperolehi. Albir, kamu tidak akan sama sekali dapat memperolehi kebaikan yang hakiki. Albir tu dalam bentuk alif lam tu maknanya yang sebenar-benarnya. Hatta ni haraf apa? Kan tadi ada kan? Tak apa, haraf apa? Ini haraf apa nama dia? Sebab apa? Bila dia pakai ni fi'il mudhari' jadi buang nun sama dengan lan. Jadi hatta ni adik-beradik lan. Adik-beradik lan. Allah pakai adik-beradik dia je. Dia pakai adik-beradik lan ni. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki. Kena translate macam tu. Albir tu dalam bentuk makrifah yang hakiki, hatta taufiku, sehingga kamu semua sanggup berbelanja mimma tuhibbun, apa yang kamu paling sayang. Kalau masih lagi kita sayang, okey, kadang baju buruk kat rumah tu kan, isteri
kita tarik. Isteri tengok, sayang lagi, boleh pakai lagi. Ya. Cuba tuan-tuan balik rumah ni, keluarkan semua yang lama-lama tu kan. Keluarkan buku-buku lama tu, keluarkan, hantar dekat Shah Alam tu. Kasut-kasut lama keluarkan. Apa ni, Converse nama? Dekat Shah Alam ni. Cash converter kan, hantar. Tuan-tuan clear semua yang lama-lama tu, buang semua ikut Jepun. Sisih orang keluar tinggal yang fikiran kita jadi matang, jadi lebih cantik. Sebab itu Cina dia tak mau rumah dia serabut. Ini tuan-tuan balik 10 kali tengok piala tu kan. Piala yang kita menang masa Darjah 1. Komputer-komputer lama kita simpan. Sebab Tuhan kata, beri benda yang kamu sayang tu. Yang kamu sayang tak guna tu beri. Yang 10 tahun dulu kita tak tengok-tengok lagi kan. Bawa, saya boleh bantu sebenarnya kalau nak milih tu kan. Bila nak buang sayang, tapi balik dah 20 tahun tengok buku tu macam tu kan. Tengok kan. Cuba tuan-tuan buang 3-4 hari, tuan-tuan selesa. Ya betul. Beri dekat rumah anak yatim tu, beri mana-mana kan. Hantar library, hantar buku semua tu. Banyak. UiTM pun boleh terima buku-buku kita. Hantar pada simpan kan. Bagi kat prof, dia suka baca buku. Wa ma tunfiqu ma apa? Ma, adakah ma ni adik-beradik hilang? Adik-beradik, sebab dia hilang nun. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu belanja sedikit pun, fa tu fa apa? Kan ada fa tadi kan? Nama apa fa tu? Kalau boleh tahu semua, fa. Inna nama haraf inna. Haraf nasab. Kenapa dia pakai fa dengan inna? Dua-dua kuat. Sebab dia nak kata, maka sesungguhnya Allah itu dengan apa yang kamu belanja itu menilaikan, memberi penilaian. Dia bukan tahu saja, memberi penilaian, menilaikan kita. Dan kita buang sekarung baju tu, kita dapat 2 karung baju baru lagi. Maksud dinilaikan. Jangan kita pembaziran. Okey? Nah, kita pergi rumah orang Jepun ringkas sangat-sangat. Ya. Pergi dekat sini rumah orang Jepun. Saya pergi rumah orang Jepun ni. Ada apa? Kosong. Rumah orang Melayu penuh. Bunga tu macam kedai bunga. Bunga. Kan? Tapi bukan rumah orang sini, rumah tempat lain lah. Bunga banyaknya bunga. Bunga benar sayang. Cuba ubah, kita tukar satu paradigm baru di mana tak ada barang rumah kita, kosong. Masuk bersih. Kau tengok bagaimana fikiran kita kan. Sebab fikiran kita ni, dia akan melihat sentiasa benda yang sama. Ya, betul tak? Benda yang sama. Cuba tuan-tuan bersih, mop lain, ganti pakai kayu ni, minta Datuk Sam buat setiap buah rumah dengan harga murah. Pasal kayu licin tu kan. Kelas. Kita punya imagination, tuan-tuan, imagination akan datang kepada kita bertalu-talu. Dengan sebab kita sudah hilangkan benda yang hari-hari kita tengok. Ya, sebab you are what you seen. Okay? Itu bukan saya kata, itu Dale Carnegie kata. Ya, jadi kalau nak berjaya, clearkan rumah kita. Ya, kat depan tu. Sebab itu orang putih, tuan-tuan, orang putih dia ada jual belakang kereta. Dia ada jual belakang kereta kan. Orang Melayu sayang. Khususnya orang lelaki. Orang buang tiang buruk pun berhenti tengah malam pergi ambil, masuk dalam kereta. Tiang buruk pasal berguna. Tapi tiang buruk tak pakai sampai mati. Sebab dia love thing. We love thing which is unused. Kan? Okay. Nabilah, lepas ni kita balik awal. Ustaz ni kuat boleh take. Habislah tak ada. Jadi tuan-tuan, perkataan nalah ni tak banyak dalam Quran. Tak banyak. Ni ada berapa tadi? Tak banyak lah. Ada 3 je yang saya ambil kan. Ada banyak lagi tapi tak banyak sangat. Tak macam kalimah lain kan. Minggu depan kita ambil kalimah yang ada waw di depan. Nanti saya akan hantar kat Datuk kalimah waw. Waw tu maknanya fa'il mu'tal misal. Okey, wa'ada ya'idu, wajada yajidu. Okey. Jadi insya-Allah minggu depan juga kita akan tengok dengan detail ayat perbuatan yang ada 10 kategori. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi fa'afini fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Bismillahirrahmanirrahim illa wa ala tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma ta'aha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها علمت نفس بما قدمت وأخرت بسم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو wahai Tuhanku Engkau lah Maha penerima keampunan ya Allah, dan Kau suka mengampunkan dosa manusia. Ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah Tuhanku, berkatilah kehidupan kami, berikanlah kekayaan dan akhirat, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah ya Tuhanku, birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li